Hai, selamat datang ke channel ini. Sila like dan subscribe my channel. Kelantan merupakan salah satu negeri di Malaysia yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Dianggarkan seramai 1.6 juta penduduk. Majoriti penduduknya terdiri daripada mereka yang berbangsa Melayu, diikuti oleh Cina, India, Siam dan orang asli. Mengikut sejarahnya, pada masa dahulu, negeri Kelantan juga dikenali dengan nama Tanah Serendah, Sekebun Bunga, Tanjung Pura, Negeri Cik Siti Wang Kembang dan Serambi Mekah. Kelantan mempunyai 10 jajahan yang terdiri daripada Jajahan Kota Baharu, Jajahan Pasir Mas, Jajahan Tumpat, Jajahan Pasir Putih, Jajahan Bacok, Jajahan Kuala Krai, Jajahan Mancang, Jajahan Tanah Merah, Jajahan Jeli, Jajahan Gua Musang dan Jajahan Kecil Loji. Ekonomi negeri Kelantan adalah berasaskan kepada produk pertanian getah, pembalakan, pelacongan, penanaman padi dan juga tembakau. Bagi mereka yang duduk di pesisiran pantai pula, aktiviti penangkapan ikan menjadi penyumbang kepada ekonomi isi rumah mereka. Tentu anda ingin mengetahui apakah rahsia peniaga di Kelantan ini. Pada dasarnya, mungkin tiada rahsia atau strategi yang spesifik yang diguna pakai oleh peniaga di negeri ini ketika memulakan atau menjalankan perniagaan mereka. Namun, yang berikut ini adalah beberapa faktor yang dilihat sebagai faktor kejayaan peniaga-peniaga ini. Yang pertama adalah mereka bijak menggunakan peluang yang ada. Ini pandangan ikhlas. Pada pandangan saya, peniaga di Kelantan bijak mencari dan menggunakan peluang yang ada. Sebagai contoh, jika mereka hendak berniaga, peniaga ini akan memulakan perniagaan di tempat yang menjadi tumpuan peniaga dan juga orang ramai. Peniaga-peniaga ini akan sentiasa menjaga hubungan baik dan bertimbang rasa sesama mereka. Jarang dilihat peniaga yang menjual barangan yang sama dengan peniaga yang berniaga di sebelahnya. Contohnya, jika peniaga di sebelah sudah menjual colek buah ataupun sate ikan, maka peniaga yang sebelah lagi akan menjual air batu pula. Mereka saling melengkapi dan sebaik mungkin cuba mengelakkan persaingan, lantas mengelakkan pergaduhan. Yang kedua, kesepakatan. Bagi mereka yang menjual di bazar ataupun di kedai-kedai bebas cukai pula, kebanyakannya akan bersepakat dalam menentukan harga. Contohnya, jika kedai A mengenakan harga RM45 untuk sepasang tudung bawah grade A, begitu jugalah harganya di kedai B. Jika barangan di kedai A kehabisan stok, maka mereka tidak akan melepaskan permintaan daripada pelanggan itu begitu sahaja. Sanggup peniaga ini mencari barangan yang sama di kedai-kedai yang lain demi memuaskan hati pelanggan mereka. Secara tidak langsung dapat juga menambahkan jualan rakan kedai yang lain. Pakaian dan fashion yang dijual juga mengikut trend terkini yang kebanyakannya diimport dari negara jiran Thailand. Yang ketiga, aliran tunai yang tinggi. Kelantan dilaporkan antara negeri yang mencatat aliran tunai paling tinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Majoriti penduduknya membeli belah tanpa kad kredit dan hanya menggunakan wang tunai sahaja. Sebagai contoh, jualan tunai di Hypermarket Kota Baharu, Kelantan mencatatkan rekod antara yang tertinggi di Malaysia. Sebilangan besar rakyat Kelantan boleh berbelanja mengikut kemahuan tanpa kebergantungan terhadap penggunaan kad kredit. Ini juga mungkin merupakan salah satu punca pemakin mengapa rakyat Kelantan berminat untuk berniaga. Bagi peniaga, belian secara tunai memudahkan mereka kerana masalah hutang dapat dielakkan. Keuntungan yang dimiliki hasil daripada jualan tunai dapat digunakan semula dengan segera oleh peniaga tadi sebagai modal untuk pembelian barangan yang lain pula. Yang keempat adalah penjenamaan. Ya, antara strategi perniagaan peniaga negeri ini adalah dengan mengeluarkan jenama produk tertentu. Contohnya, produk makanan menggunakan nama-nama yang bercirikan kemelayuan
ataupun jenama yang melambangkan produk itu adalah hasil buatan orang Melayu sendiri seperti sos pecicah Cik Nah atau keropok segera Cak Keropok dan pinggan. Ada juga yang menggunakan logo keris, kubah, masjid dan sebagainya dalam penjenamaan produk atau kedai mereka. Dialek bahasa Melayu Kelantan juga digunakan pakai dalam penjenamaan produk. Contohnya, produk budu berjenama Budu Teksoho Kelantan dan seterusnya, menjadikan produk itu tadi lebih cenderung ke arah mesra pengguna. Negeri yang terkenal dengan gelaran Serambi Mekah ini juga masih mengekalkan tulisan Jawi pada sebilangan besar papan tanda iklan-iklan di tepi jalan. Di samping model wanita yang menutup aurat untuk menjaga lamban kesucian agama Islam itu sendiri, seterusnya menarik kuasa membeli pada segenap lapisan masyarakat. Yang kelima adalah bahan mentah yang murah dan mudah didapati. Jika dilihat daripada sudut harga pula, walaupun kita tahu Kelantan merupakan tempat tarikan pelancongan, namun barang makanannya masih lagi boleh dijual dengan harga yang murah. Ada beberapa faktor penyebab yang memungkinkan hal ini berlaku, antaranya kos bahan mentah yang murah dan mudah didapati. Dengan menjual pada harga yang murah juga mungkin menunjukkan bahawa peniaga di sana tidaklah terlalu sempit hidupnya untuk sewenangnya menaikkan harga barang. Bayangkan untuk sarapan pagi anda hanya perlu membayar lebih kurang RM2 sahaja untuk nasi berlauk ayam dan kuih muih yang masih berharga 50 sen sebiji berbanding jika di Kuala Lumpur yang sudah tentu harganya lebih tinggi. Kesimpulannya adalah dunia perniagaan bukanlah satu bidang yang asing lagi bagi penduduk di negeri Kelantan. Anak-anak kelahiran negeri Kelantan yang merantau ke negeri-negeri lain juga cenderung untuk berniaga walaupun mereka tidak berada di negeri kelahiran mereka sendiri. Tiada perasaan malu ataupun segan untuk mula berniaga walaupun terpaksa bermula daripada peringkat bawahan. Namun dalam apa juga bidang yang diceburi, tidak semuanya akan berakhir dengan kejayaan. Kejayaan bagi seseorang peniaga itu tentu tidak akan menjadi kenyataan tanpa semangat yang tinggi dan kecekalannya dalam mengharungi segala dugaan yang tiba. Kini, gelaran yang selalu diberikan kepada negeri Kelantan sebagai negeri dengan penduduk yang miskin atau mundur itu mungkin sudah tidak relevan bagi rakyat negeri ini. Hakikatnya, mereka ini sebenarnya kaya dengan semangat, pengalaman dan budi bahasa. Jika tidak percaya, datanglah sendiri ke Kelantan. Jika anda suka dengan video ini, sila like dan subscribe my channel.